Terdapat hutan di dunia ini yang tidak memerlukan kisah seram untuk menjadi menakutkan. Dan semakin banyak bahagian dunia yang diubah oleh manusia, masih ada beberapa hutan yang hampir tidak terusik. Tempat-tempat yang seolah-olah memang bukan dicipta untuk kita. Dalam video ini, kita akan melawat beberapa hutan yang paling menyeramkan di dunia. Sebelum kita mula, sila like dan subscribe video ini. Ia sangat bermakna untuk kami sebagai pencipta kandungan. Terima kasih. Dan sekarang, mari kita mulakan. Hutan Biawo. Vieja di Eropah moden, jarang sekali kita dapat melihat hutan yang hampir sepenuhnya terpelihara, walaupun selepas ratusan tahun pembangunan bandar. Tetapi menurut UNESCO, sebahagian besar hutan Biawo Vieja kekal semula jadi dan hampir tidak terusik selama berabad-abad. Ini bukan jenis hutan yang mempunyai laluan yang jelas dan landscape yang terkawal. Di banyak bahagiannya, alam dibiarkan menjalani prosesnya sendiri. Ada pokok-pokok yang tumbang dan tidak dialihkan. Ada batang kayu yang mereput di tanah sambil ditumbuhi kulat dan dimakan oleh serangga. Sebaliknya daripada hutan yang bersih, anda juga akan melihat keseluruhan kitaran hidup dan perebutan yang berlaku serentak di sini. Semakin anda masuk ke dalam hutan, semakin hilang rasa bahawa manusia mempunyai kawalan. Ada pokok-pokok di sini yang sangat tua dan kerana kanopi hutan yang tebal, ada bahagian yang hampir tidak dapat ditembusi cahaya yang mencukupi. Ditambah lagi dengan padang rumput basah, sungai dan tanah berlumpur yang membuatkan seluruh ekosistem terasa hidup. Menurut UNESCO dan laporan alam sekitar di Eropah, hutan ini adalah rumah kepada serigala, lynx dan populasi baisan Eropah yang berkeliaran bebas terbesar. Walaupun anda tidak dapat melihat mereka, cukup untuk mengetahui bahawa mereka adalah sebahagian daripada hutan ini untuk mengubah sepenuhnya suasana tempat ini. Tiada jumpscare yang dramatik di sini. Rasa takut di hutan Biawo Vieja datang secara perlahan. Semakin lama anda berada di sini, semakin anda sedar bahawa andalah orang asing, bukan hutan ini. Andalah tetamu. Hutan Aokigahara. Terletak di bahagian barat laut Gunung Fuji, di sinilah salah satu hutan yang paling terkenal di Jepun boleh ditemui. Ia sering dipanggil sebagai lautan pokok kerana kanopi hutannya yang sangat tebal. Menurut maklumat pelancongan rasmi Jepun, hutan Aokigahara terbentuk di atas lava yang telah mengeras akibat letusan besar Gunung Fuji pada abad ke-9. Disebabkan ini, banyak bahagian lantai hutan yang berbatu dan tidak rata. Ia juga dipenuhi dengan akar-akar pokok yang terdedah di atas batuan gunung berapi. Menurut Organisasi Pelancongan Kebangsaan Jepun, batuan lava gunung berapi di bawah hutan membantu menyerap bunyi. Jadi walaupun anda berada di tengah-tengah hutan, kadang-kadang hampir tiada bunyi yang boleh didengar, kecuali pergerakan diri sendiri. Tiada angin yang kuat, tiada bunyi berterusan dari hidupan liar. Hasilnya seluruh kawasan seolah-olah mempunyai kesan redaman semula jadi. Terdapat juga gua lava di sekitar hutan, termasuk gua ais Narosawa dan gua angin Fugaku. Oleh kerana seluruh landscape ini bersifat gunung berapi, banyak bahagian di bawah tanah mempunyai ruang kosong dan tiub lava yang terbentuk selepas letusan Gunung Fuji. Di internet, dakwaan bahawa kompas tidak berfungsi di Aokigahara juga sering diulang. Tetapi menurut panduan pelancongan wilayah Yamanashi sendiri, kompas sebenarnya berfungsi dengan normal jika digunakan dengan betul. Bahaya sebenar-sebenarnya lebih sederhana daripada legenda bandar. Hutan di situ sangat tebal, permukaan tanah tidak rata dan mudah sesat jika anda keluar dari laluan rasmi. Secara ringkas, Aokigahara tidak menakutkan kerana ia melanggar hukum alam. Ia menakutkan kerana segala-galanya di situ terlalu nyata dan terlalu semula jadi. Hutan Merah. Terletak berhampiran loji kuasa nuklear Chernobyl, ia adalah salah satu kawasan yang paling terjejas selepas bencana nuklear pada tahun 1986. Menurut Agensi Tenaga Atom Antarabangsa atau IAEA, bahagian ini dalam zon larangan adalah antara yang mempunyai pencemaran radioaktif paling tinggi selepas kemalangan itu. Dan di situlah tempat ini terasa ganjil. Tetapi kawasan sekitarnya sendiri telah terjejas oleh radiasi. Dari situlah juga datangnya nama Hutan Merah. Selepas bencana itu, banyak pokok pin di kawasan tersebut mati dan warnanya menjadi coklat kemerahan. Hutan yang dahulunya biasa tiba-tiba menjadi simbol salah satu kemalangan nuklear paling teruk dalam sejarah. Dengan berlalunya masa, alam semula jadi perlahan-lahan kembali ke zon pengecualian. Menurut laporan IAEA dan kajian alam sekitar mengenai Chernobyl,
banyak bahagian kawasan yang dahulunya tercemar kini telah ditumbuhi semula oleh pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Terdapat juga haiwan yang kembali kerana semakin kurang manusia yang tinggal secara tetap di kawasan itu. Apabila anda berada di hutan biasa, alam semula jadi memberi amaran secara visual. Anda boleh melihat di mana kawasan yang berbahaya. Tetapi di sini, kawasan sekitar kelihatan hidup. Tanah dan ekosistem masih membawa kesan pencemaran sejak beberapa dekad yang lalu. Sehingga kini, sebahagian besar zon pengecualian di sekitar Chernobyl hampir tiada penduduk tetap. Dan walaupun pendedahan radiasi telah menurun dengan ketara di beberapa kawasan, menurut agensi pemantauan antarabangsa, akses ke banyak bahagian zon masih dikawal dan sangat ketat. Disebabkan oleh hutan merah, anda boleh lihat betapa peliknya kesan bencana nuklear terhadap alam semula jadi. Ia tidak memusnahkan hutan seperti yang dijangkakan oleh kebanyakan orang. Sebaliknya, ia meninggalkan kawasan itu dalam keadaan sunyi. Sunyi, tetapi tidak pernah biasa. Hutan hujan Daintree. Terletak di Queensland, Australia, Daintree adalah salah satu hutan hujan tropika tertua di dunia. Menurut Perkhidmatan Taman dan Hidupan Liar Queensland, ia merupakan sebahagian daripada tanah tradisional masyarakat Kuku Yalanji Timur dan terkenal dengan gabungan hutan hujan, sungai, gunung dan ekosistem pesisir yang bergabung dalam satu wilayah. Dan kerana itu, hampir setiap bahagian landscape mempunyai bahaya tersendiri. Di beberapa kawasan Daintree, gunung tiba-tiba menjulang naik terus dari garis pantai. Hujan lebat, kawasan berbukit curam dan perubahan pantas pada keadaan air boleh menjadikan anak sungai dan sistem sungai berbahaya, walaupun pada mulanya nampak tenang. Menurut amaran rasmi taman, arus deras boleh menjadi berbahaya, terutamanya selepas hujan lebat dan musim taufan. Tapi bukan air saja masalah di sini. Salah satu amaran paling serius di Daintree adalah mengenai buaya air masin. Pihak berkuasa taman sering mengingatkan supaya elakkan tepi sungai dan jangan sewenang-wenangnya mendekati kawasan berair kerana mungkin ada buaya walaupun kawasan nampak tenang. Dan kerana ini di Australia, ada satu lagi haiwan yang memberikan suasana prasejarah di hutan hujan, iaitu cassowary selatan. Ia adalah burung besar yang tidak boleh terbang dan boleh mencapai hampir 2 meter tinggi. Menurut Agensi Alam Sekitar Queensland, cassowary sangat penting dalam ekosistem hutan hujan kerana ia membantu menyebarkan biji benih tumbuhan di dalam hutan. Tetapi, walaupun mereka penting untuk alam sekitar, amaran tentang mereka juga sangat serius. Apabila cassowary merasa terancam, ia boleh menjadi agresif dengan menggunakan kakinya yang kuat dan kuku yang tajam. Jadi, semasa anda berjalan di laluan pejalan kaki di Daintree, ada perasaan yang luar biasa yang anda tidak akan dapat di hutan biasa. Ia terasa seperti anda bukan berada di destinasi pelancongan yang biasa. Rasanya seperti anda berada di tempat di mana alam telah berkuasa lebih lama daripada manusia. Dan di Daintree, satu perkara sangat jelas. Tidak semua yang menakutkan itu misteri. Kadang-kadang, sebuah hutan hujan yang begitu syarat dengan kehidupan sudah cukup. Sundarbans. Ia terletak di delta yang luas, di mana sistem sungai Ganges, Brahmaputra dan Meghna bertemu sebelum mengalir ke Teluk Benggala. Menurut UNESCO, ini adalah salah satu hutan bakau terbesar di dunia. Tetapi ini bukanlah hutan biasa yang mempunyai laluan yang jelas dan tanah yang kukuh. Seluruh kawasan ini adalah gabungan sungai pasang surut, pulau berlumpur, muara dan hutan bakau yang tebal yang sentiasa berubah mengikut air dan cuaca. Ini bermakna, walaupun bentuk muka bumi di sini tidak boleh dipercayai begitu sahaja. Ada bahagian yang nampak tanahnya keras, tetapi tiba-tiba kaki anda boleh tenggelam dalam lumpur. Ada anak sungai yang nampak cetek, tetapi ia boleh berubah dengan cepat apabila air pasang naik. Dan kerana hutan ini terbahagi kepada pulau-pulau kecil dan laluan air, mudah untuk hilang arah, terutamanya di kawasan yang kelihatan hampir sama di sekeliling. Menurut World Wildlife Fund, Sundarbans adalah satu-satunya tempat di dunia di mana harimau Bengal tinggal di ekosistem bakau pesisir. Dan kerana harimau-harimau ini pandai berenang, mereka mampu menyeberangi sungai dan saluran bakau. Disitulah suasana tempat ini menjadi unik. Di hutan lain, anda akan rasa ada kawasan selamat. Tetapi di Sundarbans, tiada sempadan yang jelas antara air dan bahaya. Anda mungkin berada di atas bot dan fikir anda selamat. Tetapi, itu masih sebahagian daripada wilayah pemangsa. Dan menurut kumpulan pemeliharaan serta laporan tempatan di rantau itu, sudah lama terdapat jumlah konflik manusia harimau yang tinggi di beberapa bahagian Sundarbans.
terutamanya dalam komuniti yang masuk ke hutan untuk menangkap ikan, mengumpul madu atau mencari rezeki. Sundarbans bukanlah hutan yang sunyi. Ia hidup, bergerak, bernafas seiring dengan pasang surut. Dan mungkin itulah sebabnya tempat ini sangat menggerunkan. Disebabkan ini, alam semula jadi bukan sekadar latar belakang. Dialah yang mengawal segalanya. Darien Gap. Inilah bahagian besar hutan dan tanah lembap yang menjadi penghalang kepada lebuh raya Pan America, rangkaian jalan raya yang sepatutnya menghubungkan dari Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Tetapi di bahagian ini, jalan itu seolah-olah terhenti. Dan apabila anda melihat rupa bumi Darien, anda akan faham kenapa. Menurut UNESCO dan penerangan Rizab Biosfera bagi rantau ini, ia adalah salah satu ekosistem tropika yang paling pelbagai dan paling kompleks di Amerika. Ia bukan sekadar hutan hujan biasa. Di sini terdapat gabungan paya, kawasan bakau, sungai, gunung, tanah lembap dan hutan tropika yang tebal. Dan yang paling sukar di sini, Lanskipnya cepat berubah. Ada bahagian yang penuh dengan lumpur dan paya tanah rendah. Selepas beberapa kilometer, terdapat cerun hutan yang curam pula. Kemudian tiba-tiba sungai atau anak sungai yang perlu dilintasi. Seolah-olah rupa buminya langsung tiada corak yang tetap. Dan kerana tumbuh-tumbuhan sangat tebal, tenaga mudah habis walaupun baru berjalan sekejap. Panas, lembap dan udara terasa berat. Bukan sahaja berlawan dengan hutan, anda juga berlawan dengan seluruh persekitaran. Jadi walaupun tiada cerita gaib tentang tempat ini, Darien telah lama dikenali sebagai salah satu kawasan hutan yang paling menakutkan di dunia. Bukan kerana ada hantu, tetapi kerana anda dapat rasakan tempat ini memang bukan dicipta untuk manusia lalu dengan mudah. Dan itulah yang memberi tempat ini rasa berat yang tersendiri. Di banyak tempat moden, manusia sudah mengawal alam semula jadi. Tapi di Darien Gap, seolah-olah sebaliknya yang berlaku. Seolah-olah hutan itu sendiri yang berkata sampai sini saja. Rizab Hidupan Liar Okapi. Ia terletak di dalam hutan Ituri, di bahagian timur laut Republik Demokratik Kongo. Menurut UNESCO, Rizab ini melindungi sebahagian besar daripada salah satu sistem hutan tropika terluas di Afrika. Dan kerana ia bersambung dengan lembangan Sungai Kongo, ia merupakan ekosistem yang sangat besar. Jadi, apabila kita bercakap tentang tempat ini, ia bukan sekadar taman hutan biasa. Rasanya lebih tepat jika kita panggil tempat ini sebagai satu dunia penuh hutan. Dan itulah yang terus memberikan suasana yang berat di sini. Lanskipnya tidak terbuka dan juga tidak dapat dijangka. Ada hutan malar hijau yang tebal, kawasan paya di tepi saluran air, kawasan lapang yang rendah di tengah-tengah hutan, dan bahagian berbatu yang hampir tiada laluan yang jelas. Semasa anda masuk ke dalam Rizab, rasa jarak dan arah dengan cepat hilang kerana pokok-pokok yang tebal dan kanopi yang gelap semuanya kelihatan sama. tetapi salah satu sebab paling penting mengapa Rizab ini terkenal adalah hidupan liar. Di sini terdapat sebahagian besar populasi okapi yang masih tinggal. Seekor haiwan yang jarang ditemui. Saudara kepada zirafah, tetapi kelihatan seperti gabungan rusa dan kuda belang. Menurut UNESCO dan organisasi pemeliharaan, Rizab ini penting untuk kelangsungan spesies ini kerana sebahagian besar populasi okapi liar masih berada di kawasan hutan Ituri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat kepada gajah hutan, antelop bongo, kerbau hutan, babi hutan gergasi serta pelbagai jenis primat dan burung yang jarang ditemui di bahagian lain Afrika. Namun, semakin kaya biodiversiti, semakin terasa keluasan dan keterasingan hutan ini. Dan di sinilah kisah Rizab ini menjadi lebih berat. Kerana menurut UNESCO dan laporan pemeliharaan antarabangsa, kawasan ini telah lama berdepan dengan pemburuan haram, kumpulan bersenjata dan aktiviti perlombongan kecil-kecilan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa pengawal hidupan liar dan pekerja Rizab juga telah terbunuh semasa melindungi hutan daripada kumpulan bersenjata dan operasi haram. Jadi ketegangan di kawasan itu bukan sahaja datang daripada alam semula jadi. Ia juga berpunca daripada realiti kehidupan di alam semula jadi. Malah, orang-orang yang bekerja untuk melindungi Rizab itu juga terdedah kepada bahaya. Dan itulah sebabnya, Rizab Hidupan Liar Okapi terasa berbeza berbanding hutan lain di dunia. Ia bukan sekadar pengembaraan di kawasan belantara. Ia adalah tempat di mana hutan, hidupan liar dan konflik wujud bersama. Hutan Buindi yang sukar ditembusi. Ia terletak di pinggir lembah rekahan Albertine di Uganda. Dan menurut UNESCO,
ia adalah salah satu bahagian besar terakhir hutan gunung Afro di Afrika Timur. Secara ringkas, ia adalah hutan hujan altitud tinggi purba yang masih bertahan walaupun banyak hutan di sekelilingnya telah berkurang atau hilang sepenuhnya. Dan apabila anda dengar nama penuhnya, hutan Bwindi yang sukar ditembusi, itu bukan keterlaluan. Secara literal, tempat itu memang sukar untuk dimasuki. Menurut Uganda Wildlife Authority, taman ini terdiri daripada rabung yang curam, lembah yang dalam dan tumbuh-tumbuhan yang tebal yang berfungsi sebagai kawasan tadahan air untuk beberapa sungai utama di rantau ini. Jadi semasa anda bergerak di dalam hutan, bukan hanya pokok yang anda hadapi. Menurut UNESCO dan kumpulan pemeliharaan, sebahagian besar populasi gorila gunung yang masih tinggal di dunia boleh ditemui di hutan ini. Ini adalah salah satu daripada beberapa tempat di bumi di mana spesies ini masih boleh ditemui di habitat semula jadinya. Tetapi bukan sahaja gorila yang ada di sini. Terdapat cimpanzi, gajah hutan, lebih daripada 120 spesies mamalia dan ratusan jenis burung serta rama-rama, menurut pihak berkuasa hidupan liar Uganda. Dan bukannya menjadikan suasana mesra pelancong, ia sebenarnya lebih menonjolkan betapa padat dan rumitnya kehidupan di dalam hutan ini. Tiada rasa ruang terbuka di sini. Seolah-olah setiap bahagian hutan ada sesuatu yang bergerak atau memerhati dari balik daun dan pokok. Tetapi satu lagi perkara yang paling menarik tentang Bwindi ialah betapa cepatnya persekitaran berubah di antara manusia dan alam liar. Menurut UNESCO, hutan ini dikelilingi oleh beberapa kawasan luar bandar yang paling padat penduduk di Uganda. Dalam kata lain, terdapat kampung dan tanah pertanian yang hampir bersentuhan dengan sempadan hutan hujan purba yang disebutkan itu. Dan mungkin itulah sebabnya Bwindi terasa sangat mengganggu. Bukan kerana bahayanya dramatik, tetapi kerana anda rasa ada sebahagian dunia lama yang masih tertinggal di sini. Dan ia tidak pernah benar-benar terbiasa dengan kehadiran manusia. Black Forest terletak di barat daya Jerman. Black Forest terkenal dengan pokok penya yang tebal, lembah-lembah yang dalam dan kawasan hutan yang sengaja dibiarkan kembali ke keadaan asalnya. Menurut maklumat rasmi Taman Negara Black Forest, terdapat zon teras di taman itu di mana campur tangan manusia adalah minimum atau hampir tiada langsung untuk tempoh yang lama. Dan di situlah perasaan terhadap tempat itu mula berubah. Apabila anda berada di luar hutan, rupanya seperti gambar postkad yang sempurna. Kampung-kampung, gunung-gunung dan pokok pain yang kelihatan seperti dalam lukisan klasik Eropah. Semakin jauh anda masuk ke dalam denai, suasana menjadi semakin gelap kerana ketebalan pokok-pokok. Tanah juga menjadi tidak rata. Menurut pemandu denai, hutan liar di taman itu sendiri, para pendaki perlu berhati-hati kerana kawasan itu memang hutan semula jadi dan tidak semua laluan mudah untuk dilalui. Satu lagi sebab utama adalah sejarah hutan itu sendiri. Menurut maklumat Taman Negara, rantau ini sangat terjejas oleh ribut lotar pada tahun 1999, iaitu ribut angin yang kuat yang telah menumbangkan begitu banyak pokok di kawasan hutan tanah tinggi. Sebaliknya, daripada membersihkan semuanya dengan segera, terdapat bahagian hutan yang dibiarkan pulih secara semula jadi. Jadi sekarang, terdapat gabungan pokok lama, kayu mati, pertumbuhan baru dan rupa bumi liar yang memberikan suasana yang lebih tidak terusik berbanding taman hutan Eropah yang lain. Dan mungkin itu adalah sebahagian daripada sebab mengapa Black Forest kekal ikonik. Ia bukanlah hutan yang paling berbahaya di dunia, tetapi ia mengingatkan kita betapa cepatnya suasana sesuatu tempat boleh berubah apabila kegelapan semakin tebal, laluan menjadi sempit dan hutan mula kelihatan lebih tua daripada dunia di luar sana. Di pelbagai bahagian dunia, terdapat hutan-hutan yang bukan sahaja cantik atau berbahaya, ada hutan yang mampu membuatkan anda rasa seolah-olah anda memang tidak tergolong di situ. Dan mungkin itulah sebabnya sehingga kini mereka masih memberi kesan yang kuat kepada imajinasi manusia. Kerana walau sejauh mana kemajuan tamadun moden, masih ada tempat di planet ini yang belum sepenuhnya dijinakkan oleh manusia, hutan hujan yang dikawal oleh pasang surut dan pemangsa, hutan belantara yang hampir mustahil untuk dilalui. Hutan-hutan purba yang lebih tua daripada banyak bandar dan negara di sekelilingnya. Dan walaupun kita melihat tempat-tempat ini sebagai menyeramkan atau menakutkan, penting untuk diingat bahawa kebanyakannya juga merupakan bahagian penting dalam dunia semula jadi. Banyak daripada tempat ini menjadi habitat bagi spesies terancam dan banyak juga yang dilindungi kerana ia sangat penting untuk biodiversity dan keseimbangan iklim bumi. Jadi, dalam satu segi, ketakutan yang kita rasa terhadap hutan-hutan ini mungkin juga satu peringatan
bahawa masih ada bahagian alam semula jadi yang tidak berpusat kepada keselesaan manusia. Dan mungkin itulah sebabnya mereka sangat mempesonakan. Kerana di dalam hutan-hutan ini, manusia bukan watak utama. Manusia hanyalah tetamu.